pagi tadi, uh, penggal kedua di mana telah pun dirasmikan oleh Kebun Duli yang memulia yang di-Pertuan Agong. Kehadiran maksima ialah Agong datang kan. Siapa berani nak penting? Tu dia. Agong datang, semua rajin kena datang, ya. Yang pekak sibuk bertanya, yang tempang mengangkat-angkat, yang bisu, ya, yang kudung datang merangkak, macam itulah. Semua datang ke parlimen hari ini. Alhamdulillah, ya. Kehadiran amat baik ke parlimen. Tapi esok pagi bermulalah, ya, sisi membahaskan ucapan ke bawah Duli Tuanku, ya. Dalam beberapa hari ini adalah perbahasan terhadap titah ke bawah Duli Tuanku. Yang bisu terenganga-nganga, kata bapa. TPM tunduk membisu semasa Agong berucap. Siapa lagi tu? Mardia Mas Kasturi apa tu, ya, yang masuk. Banyak yang disentuh oleh ke bawah Duli Tuanku. Bukan saja ucapan beliau tu sebenarnya tidak ditujukan kepada mana-mana pihak. Tetapi bila kita dengar ucapan daripada ke bawah Duli Tuanku adalah dia menyentuh kedua-dua pihak, sama ada di pihak kerajaan maupun di pihak pembangkang, ya. Cuma kita dapat rasa sendirilah bagaimana ke bawah Duli Tuanku merasa kecewa, ya, apabila dia secara sinis menyatakan bahawa dialah satu-satunya adalah Agong yang paling bertuah. Ya, di era dia jadi Agong, dialah Agong paling bertuah kerana sepanjang dia jadi Tuan Agong, dia dapat merasai 4 orang Perdana Menteri. Walaupun apa yang disebut oleh ke bawah Duli Tuanku itu, ya, menjadi bahan ketawa dalam parlimen, tetapi ianya satu sindiran, ya, kepada semua ahli parlimen, ya, kerana masing-masing sibuk dengan politik, tak berhenti-henti, ya. Lepas pilihan raya, sepatutnya politik ni waktu pilihan raya je lah, kan. Fokus pilihan raya, berkempen habis-habisan sewaktu berkempen. Kemudian hormati pilihan rakyat, itu sebenarnya demokrasi, ya. Dan ke bawah Duli Tuanku pun sebut, ya, kemulut politik ini berpunca daripada pengunduran atau peletakan jawatan Mahathir Mohamad, ya. Itu punca selepas diletak jawatan. Itulah puncanya kemulut politik, ya. Bermula daripada orang khianat, kemudian disambut juga oleh kumpulan-kumpulan yang khianat ini, orang yang tamak kuasa. Dia berterusan. Jadi pengkhianat memulakan, kemudian pengkhianat yang naik itu pun dijatuhkan oleh orang yang sama-sama dengan dia, ya. Jadi dia rasa sendirilah bagaimana dianya dikhianati. Bermakna selepas pada Mahathir, Muhyiddin dan Ismail Sabri itu semuanya kerajaan yang tidak mendapat keberkatan sebab dia bukan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Sebab itulah kerajaan itu tak lama, ya, sebab dia bukan dipilih oleh rakyat. Kerajaan yang dipilih oleh rakyat itu pula, ya, rakyat dah pilih, tapi Perdana Menteri pula yang khianat, ya, Mahathir Mohamad ni. Ini yang Agong masukkan tadi, ya, kemulut berpunca daripada peletakan jawatan Perdana Menteri yang ketujuh, ya, bila dia dengan sengaja meletakkan jawatan. Konon-kononnya atas alasan dia tidak lagi mendapat kepercayaan daripada parti dia sendiri, Parti Bersatu, ya. Yang sebenarnya itu bukan alasan. Kalau dia tidak mendapat kepercayaan daripada Parti Bersatu, apakah kerana parti menolak dia maka dia letak jawatan? Sebab dia jadi Perdana Menteri bukan hanya dipilih oleh Parti Bersatu. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri dipilih oleh rakan-rakan parti lain dalam Peralatan Harapan waktu itu, ya. Tapi mengapa dia gunakan alasan Bersatu tolak dia, Bersatu tak mau dengar cakap dia, maka dia letak jawatan. Ini satu taktik ataupun muslihat Mahathir, ya. Sebenarnya dia nak jadi Perdana Menteri kali kedua. Ini selalu saya ulang, dia nak jadi Perdana Menteri kedua atas kerajaan yang lain, bukan kerajaan Peralatan Harapan. Ini niat buruk dia, ya. Niat buruk dia. Kalau dia nak teruskan ataupun kalau dia nak selamatkan, ya,
Kalau dia nak selamatkan kerajaan Pakatan Harapan, dia boleh teruskan apabila ke bawah duli tuanku menasihatkan supaya jangan letak jawatan. Ya? Jangan letak jawatan. Tapi dia tetap meletakkan jawatan. Kalau dia ikut peraturan daripada nasihat ke bawah duli tuanku, ya, maka sudah pastinya kerajaan PH tidak tumbang. Ya? Itu dia. Jadi sebenarnya apa yang disebut, ya, apa yang disebut oleh ke bawah duli tuanku tadi dalam ucapan dia tadi tu memang satu kenyataan yang selalu saya ulang lah, ya. Kerap sekali saya ulang dalam live saya bagi tahu bahawa Mahathir meletak jawatan tanpa ada undi percaya ataupun undi tak percaya ataupun ada SD yang dipersembahkan, ya. Tanpa SD dipersembahkan, dia meletakkan jawatan. Tanpa ada undi percaya berlaku dalam parlimen ke tak berlaku dalam parlimen, dia tetap meletakkan jawatan. Bermakna dia sengajalah, ya, dia sengaja nak jatuhkan kerajaan dia sendiri. Ni Mahathir ni. Sebab dia politik dia ni memang ada orang kata dia lah paling bijak sekali dalam politik, kan. Dulu bila dia nak jatuhkan musuh politik dia sanggup melakukan apa saja, ya. Dalam UMNO dulu pun waktu dia bertarung dengan Tengku Razali, waktu dia hampir-hampir dikalahkan oleh Tengku Razali dalam pemilihan presiden UMNO, dia sanggup mengharamkan parti dia sendiri, ya, parti UMNO. Semata-mata dia nak hidup dalam politik. Semata-mata dia tidak bagi peluang kepada musuh politik dia. Dia sanggup haramkan parti dia dan ditubuhkan parti baru dan disekat penyokong-penyokong Tengku Razali daripada menyertai parti baru. Ini cara Mahathir. Bila parti UMNO itu sendiri yang dah lama dia berada dalam parti UMNO sanggup diharamkan, ya, dan kemudian dia sanggup pula menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan yang dia sendiri, ya, berkempen dalam pilihan raya, menyeru rakyat memilih Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan angkat dia sebagai Perdana Menteri. Kerajaan Pakatan Harapan itu pun sanggup dia jatuhkan semuanya kerana kerakusan politik dia, kepentingan diri dia. Dia sanggup buat apa saja. Ya. Parti UMNO dia sanggup haramkan, Pakatan Harapan sanggup dia jatuhkan. Dan hari ini kita lihat pembalasan pada diri dia. Setelah dia ditendang keluar oleh Bersatu, dia tubuhkan parti Pejuang. Kemudian sekarang ni keluar pula dari Pejuang, nak duduk dalam JTA. JTA tu pun tak berdaftar lagi. Kan? Begitulah hinanya Mahathir sekarang ni. Ya? Jadi makbul lah doa daripada almarhum Ustaz Fadil yang pernah menyatakan bahawa dia berdoa supaya Allah panjangkan usia Mahathir ni hanya kerana dua. Pertama, supaya dia insaf dan dia menjadi orang yang baik. Ya, panjangkan umur dia supaya dia dapat bertaubat, insaf dan menjadi manusia yang baik. Atau kalau dia tak mau insaf, ya, biarlah dia sendiri melihat kehancuran daripada tangan-tangan jahat dia. Perbuatan-perbuatan jahat dia tu, biar dia hidup dulu dan dia tengok kehancuran angkara daripada perbuatan-perbuatan jahat dia. Ya, dan sekarang jelas dia sendiri melihat kehancuran, ya, bagaimana UMNO, parti yang pernah satu ketika dulu disebut parti keramat, dirosakkan oleh beliau. Ya. Dia juga dapat melihat bagaimana kerajaan PH yang memberikan peluang untuk dia jadi Perdana Menteri waktu itu, walaupun dia hanya ada 13 kursi parlimen. Kita angkat dia jadi Perdana Menteri, tapi kerajaan PH itu dia khianati. Bagaimana dia sendiri melihat bagaimana parti Bersatu yang dia sendiri asas, parti Bersatu pun tendang dia keluar. Ya? Tidak lagi menghormati dia walaupun anak dia berada di situ. Ya? Dan hari ini Pejuang pula, dia tendang dia Bersatu, dia tubuh parti Pejuang dan dia juga pengasas parti Pejuang bersama dengan anak dia. Ya? Dan parti Pejuang pun dia keluar. Saudara, ya? Ini Mahathir Mohamad. Sebab itu yang Agung sebut tadi betul. Ya? Kemelut politik negara ini dihancurkan oleh seorang mamak bendahara, ya?
yang merosakkan politik negara kita dan disambut oleh para pengkhianat. Muhyiddin Yassin, Azmin. Jadi benda ni berlaku selama 3 tahun kebelakangan ini. 3 tahun kebelakangan ini dirosakkan politiknya, bermula daripada Mahathir Mohamad, kemudian dibantu oleh Muhyiddin dan juga semurid. Selepas itu politik kita hancur. Sebab apa? Sebab kerajaan selepas itu 3 tahun kebelakang ini kerajaan yang tidak lagi mendapat taufik, hidayah, petunjuk dan keberkatan daripada Allah SWT. Sebab Allah janji kalau kita meletakkan seseorang yang bukan pada tempat dia, maka tunggulah kehancurannya. Jadi meletakkan Mahathir itu bukan pada tempat dia. Kita akui kita pernah melakukan kesilapan kerana kita meletakkan orang yang bukan pada tempatnya. Kita melaungkan reformasi waktu itu. Puluhan tahun kita laungkan reformasi. Bermula daripada tahun 1998. Kita bercakap tentang reformasi. Bila kita dapat kuasa, kita meletakkan seorang manusia yang kita yakin dia mampu melakukan reform. Rupa-rupanya orang yang kita letakkan itu adalah seorang diktator. Diktator ini musuh dia adalah reform. Diktator musuh dia reformasi. Dia takkan buat reformasi sebab dia diktator. Ni Mahathir Mohamad. Jadi oleh kerana kita meletakkan orang yang salah, maka seperti mana yang Tuhan kata, tunggulah kehancurannya. Macam-macam cara lah akan lakukan, pengkhianatan dan sebagainya. Selepas itu naik Muhyiddin. Begitu juga. Naik pada menteri yang bukan pada tempatnya, iaitu bukan pada hak dia. Dia duduk jawatan Perdana Menteri, itu bukan hak dia. Rakyat tak pilih, rakyat tak mahu dia jadi Perdana Menteri. Tapi dia ambil kedudukan itu. Maka dia hancur. Diserah kepada Ismail Sabri, begitulah juga seterusnya. Sebab itu bukan hak dia. Sepanjang 3 tahun yang lalu, kerajaan itu bukan kerajaan yang sepatutnya dipilih, dikenaki oleh rakyat. Kemudian berlakulah PRU 15, rakyat telah membuat pilihan. Itu juga disentuh oleh Kebun Duri Tuanku, di mana dia menyatakan bahawa dalam sejarah politik negara kita, inilah sejarah di mana kerajaan tergantung hang parlimen. Tapi walaupun tidak ada mana parti yang dapat majoriti membentuk kerajaan, tetapi faktanya bahawa majoriti rakyat memilih Pakatan Harapan sebagai gabungan yang diyakini boleh mentadbir negara. Cuma tak cukup jumlah. Tak cukup jumlah waktu itu. 82 tak cukup jumlah. Yang cukup jumlah berapa? 73. Haji kata 73 cukup jumlah. 82 tak cukup jumlah. Tapi walau macam mana pun, kalau dah Tuhan kata rezeki untuk Anwar menjadi Perdana Menteri, buatlah helah macam mana pun, buatlah tipu daya macam mana pun, lakukanlah pakatan, hasutan, godaan, jawatan dan sebagainya, tetap juga Anwar menjadi Perdana Menteri. Ini yang Allah tentukan. Tidak ada siapa yang boleh memikirkan bagaimana satu hari nanti Pakatan Harapan boleh bersama dengan UMNO, Barisan Nasional membentuk kerajaan. Siapa boleh fikir? Tak ada orang yang pakar dalam politik boleh mentafsirkan, boleh memikirkan. Dan UMNO sendiri pun tak nak terfikir. Dia bersama dengan Pakatan Harapan yang berada di dalamnya DAP. Kita sendiri pun tidak pernah terfikir. Sebab itu dalam kempen pilihan raya kita lawan UMNO habis-habisan, UMNO lawan kita juga habis-habisan. Kita tidak ada perancangan untuk bergabung. Tetapi seperti mana Allah sebut, manusia merancang, Allah juga merancang, dan sebaik-baik perancangan itu adalah Allah. Ini yang dijanjikan Al-Quran dan ianya berlaku. Yang menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada politik, kita masih ingat, Anwar dipecat daripada UMNO, diaibkan, dizalimi, dianiaya. Perbuatan daripada pimpinan UMNO. UMNO yang menjatuhkan Anwar, dan Allah takdirkan UMNO jugalah yang mengangkat Anwar sebagai Perdana Menteri. Ini ketentuan Allah yang kita tidak pernah terfikir.
kita ada peluang. Tanpa UMNO, kita dah ada peluang dah jadi kerajaan dulu. Ya, selepas PRU 14. Tanpa UMNO, ya. Tapi kita tidak pernah terfikir bahawa waktu itu kita gagal menaikkan Anwar Ibrahim. Kita menang PRU 14, tetapi kita gagal mengangkat Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya Allah dah tetapkan bahawa giliran Anwar tetap akan ada. Walaupun kamu menang PRU 14, Anwar tidak boleh naik lagi. Ya, Anwar boleh masanya lagi untuk diangkat. Rupa-rupanya Allah dah takdirkan bahawa Anwar ini naik, ya, akan, ya, dinaikkan, dibantu oleh UMNO sebagai kifarah UMNO yang menjatuhkan Anwar dalam politiknya satu ketika dahulu. Ya, ini kuasa Allah. Ya, bukan macam Labah Hadi. Labah Hadi ni belum apa-apa lagi dah confident. Ya, baru malam SPR pun tak umum lagi keputusan jumlah kursi keseluruhan. Dia dah sibuk buat sidang media tengah pukul 2-3 pagi. Ya, kita mengucapkan ribuan terima kasih, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana anak-anak muda telah memberikan kepada parti kami PAS dan juga Perikatan Nasional untuk kami membentuk kerajaan semula. Wah, kan? Itu PC dia awal pagi. Besok pagi, besok paginya, dia terus, ya, dengan penuh yakin dia cukup jumlah, ya, lebih dari cukup. Tunggu masa istana panggil. Oh, bukan main saudara. Ya, sepatutnya orang alim, orang ilmuwan yang dikatakan ulama, dialah sepatutnya yang lebih bertawaduk. Ya, jangan mendahului takdir. Ya. Kamu baru 73, atas kertas pun sebenarnya kamu dah kalah dah. Ya. Bagaimana dia begitu confident? Saya pun pelik. Atas kertas pun dia dah kalah 73 dengan 82. Sebab apa dia confident? Sebab dia merasakan bahawa dia boleh beli. Ya, macam dulu-dulu dia boleh shopping. Dulu masa Muhyiddin jadi Perdana Menteri, bolehlah shopping. Ya, beli orang ahli parlimen ni, beli ahli parlimen ni, tawar dia menteri ni, tawar dia menteri ni, tawar dia penasihat, tawar dia duta khas. Dulu boleh beli. Rupanya dia lupa bahawa kita dalam parlimen telah pun meluluskan Akta Lompat Parti. Jadi Akta Lompat Parti inilah yang menyekat daripada wujudnya pelacur-pelacur politik. Ya, yang itu Hadi lupa. Ya, Muhyiddin pun lupa. Ya, dia lupa. Sebab tu bila Agong sebut, ya, bahawa pada perkiraan kepercayaan ke bawah tuanku bahawa Anwar mendapat sokongan, Muhyiddin tunduk ke bawah. Tunduk yang muka dia ke bawah. Ya, dia masih mikirkan macam mana pula Anwar boleh dapat. Ya, Hadi katalah cukup jumlah. Aku kira-kira SD dah ada 115. Tapi macam mana Agong kata Anwar masih cukup? Rupanya dia lupa zaman sekarang bukan zaman SD. Dulu zaman SD, zaman berlalu. Main beli-beli SD dah berlalu. Sekarang ni zaman dah dikuasakan Akta Lompat Parti. Akta Lompat Parti. Nak jadi Perdana Menteri, kamu mesti dapat sokongan parti-parti. Bukan sokongan individu lagi. Ya. Tapi oleh kerana baiknya Anwar Ibrahim ni, walaupun Agong dah lantik dia dan dia tahu bahawa dia menepati perlembagaan selepas Akta Lompat Parti itu, dan Anwar tahu, ya, dia menepati perlembagaan, mendapat majoriti. Tetapi dia nak memuaskan hati Muhyiddin, sebab Muhyiddin cakap besar sebelum itu, cabar Anwar Ibrahim untuk buktikan keabsahannya. Ya. Ini masalah Anwar Ibrahim. Walaupun pakar-pakar undang-undang perlembagaan menyatakan tak perlu Anwar tunjuk keabsahan dia dalam parlimen. Pertamanya sebab Agong dah pilih. Itu kuasa Tuan Agong. Yang keduanya, jumlah yang ada 3 parti Pakatan Harapan, 82 campur dengan 30 Barisan Nasional campur dengan JPN, itu dah cukup jelas. Dia ada majoriti. Tapi Anwar ni, dia jenis tak sedar hati. Dia tak tergamak. Dia membiarkan Muhyiddin, ya, apa yang Muhyiddin kendaki itu, Anwar tak tergamak untuk tidak menunaikan. Maka dia menunaikan hajat Muhyiddin, iaitu
membuktikan keabsahan dia dalam parlimen. Dan terbukti. Dalam parlimen, dia tetap juga mendapat 2/3 majoriti. Kan? Itu kisah dia yang saya sentuh berkenaan ucapan Agung tadi lah. Kan? Yang mungkin hari ini ada lagi walaun-walaun yang masih lagi percaya dengan Hadi, mengatakan cukup jumlah. Kan? Hakikat itulah sebenarnya suara yang berlaku. Dan besok pagi kita nak tengok, kalau hari ini Haji Hadi hari pertama, Parlimen bersidang penggal yang kedua, hari pertama kita catat kehadiran Hadi, dia datang 1 hari. Besok kita nak tengok dia datang. Saya rasa besok dia datang. Dia biasanya Haji Hadi hari pemula Parlimen 2-3 hari, minggu-minggu awal tu dia akan datang. Waktu dia ponteng masa bila? Waktu pertengahan. Waktu dia ponteng lah. Ini kita boleh baca lah waktu bila dia akan ponteng. Bukan dia saja, Muhyiddin pun kaki ponteng juga. Yang saya bimbang, Ketua Pemangkang Hamzah ni takut dia tak datang. Sebab dia terjumlah, dia track record dia pun kaki ponteng. Di antara top 10 yang ponteng parlimen termasuk Hamzah. Hamzah ni sekarang ni, si mezah ni, si mejah ni sekarang ni adalah Ketua Pemangkang. Sebab dia lah paling cerdik dalam Perikatan Nasional tu, Hamzah paling cerdik. Nak pilih ketua ni kena pilih yang paling cerdik lah. Kan? Kebiasaannya Ketua Pemangkang ni pengerusi parti gabungan. Kalau kita dulu dalam Pakatan Rakyat, siapa dia? Anwar Ibrahim lah. Waktu itu, Ketua Pemangkang. Kerana bila Anwar masa penjaga, Wan Azizah. Sebelum itu pun, masa barisan alternatif dulu pun, Ustaz Fadil Noor pun pernah jadi pemangkang. Ketua Pemangkang. Lee Kit Siang dulu sebelum tu pun pernah jadi Ketua Pemangkang. Mana ketua-ketua pemangkang waktu itu, dialah akan jadi Ketua Pemangkang dalam Parlimen. Dan kelazimannya, sepatutnya yang jadi Ketua Pemangkang ini adalah Muhyiddin, pasal dia pengerusi Perikatan Nasional. Tapi Muhyiddin tak mahu. Sebab level saya ni PM. Dia tak mahu, dia kan Ketua Pemangkang, level dia PM. Tengoklah ucapan dia. Dengan ego dia. Dia kata Anwar jumpa dia waktu dia jadi Perdana Menteri, Anwar jumpa dia kat pejabat. Dia siap bagi tahu dengan Anwar, saya Perdana Menteri sekarang. Saya nak bagi tahu you takkan jadi Perdana Menteri selagi you kawan dengan DAP. Ini dia sebut Muhyiddin. Pertama dia kata dia dah Perdana Menteri sekarang. Anwar, kau takkan boleh jadi Perdana Menteri, percayalah, selagi kau berkawan dengan DAP. Kan? Macam dia mengatur segala-galanya dalam dunia ni. Itu di antara ucapan-ucapan dia lah. Banyak lagi ucapan-ucapan Muhyiddin yang kita boleh ingat. Yang cuba memburukkan, mengaibkan Anwar, mempelekehkan Anwar. Apalah bodohnya Anwar Ibrahim ni. PM tepi. PM tepi. Ini Muhyiddin. Tapi Tuhan dah atur. Tuhan dah atur perjalanan politik ini. Apa lagi yang tak puas hati? Dulu mempertikaikan nama Kajian Perpaduan. Ini Kajian Perpaduan mana datangnya? Hari ini, secara live seluruh dunia boleh mendengar ucapan Tuan Agong. Dia pun menyebut kata Kajian Perpaduan. Kita dah beritahu dulu dah, awal lagi kita beritahu nama Kajian Perpaduan ini datangnya daripada mulut Kebawah Tuanku. Apabila Tuanku menasihatkan supaya Parti Harapan bergabung dengan PN untuk mewujudkan Kajian Perpaduan. Selepas Muhyiddin jumpa dengan Tuanku, Muhyiddin sendiri pun bagi tahu dalam PC dia menyebut Agong nak tubuhkan Kajian Perpaduan. Dia pun tahu nama Kajian Perpaduan tu bukan kita yang reka-reka, datangnya daripada istana. Dan hari ini diulang sekali lagi dalam Parlimen oleh Kebawah Tuanku, Kajian Perpaduan. Itu pun masih dipertikaikan. Bak kata Haji Hadi, Kajian Perpaduan apa? Kami tidak berada di situ. PAS tidak berada di situ. Bersatu tidak berada di situ. Macam mana nak katakan Kajian Perpaduan? Kan? Bila orang jemput, jual mahal. Tak nak. Nak jadi Perdana Menteri je. Dalam kepala otak tu nak jadi Perdana Menteri je. Bukan nak kira masalah nak selamatkan negara. Bukan nak kira menyatukan rakyat. Tak ada. Apa nak jadi, jadilah. Janji aku nak jadi Perdana Menteri. Haji Hadi pun sama. Tak kisahlah.
Tentang rakyat, ekonomi tak kisah. Janji aku akan terus menjadi duta khas Timur Tengah. Ya, duta khas Timur Tengah. Bila orang dah bagi jawatan duta khas Timur Tengah, dia jadi duta khas Pantai Timur. Orang suruh pergi Timur Tengah. Dia duduk kat Pantai Timur lah. Pahang, Kelantan, Terengganu. Pahang, Kelantan, Terengganu. Kan? Negara Timur Tengah tak pernah pergi. Kan? Gaji ambil, gaji terima, makan, bertaraf menteri. Ini perangai lebay. Ha? Jadi besok pagi kita nak tengok. Ya, sama ada dia datang ke datang parlimen ataupun kita nak tengok siapakah di antara mereka itu yang pertama Ponteng. Kita catatlah. Hadi dulu ke Ponteng ke, Muhyiddin Ponteng dulu ke, ya, ataupun Kutub Mangkang Seria Ponteng. Tapi kita harapkan agar mereka berubahlah, ya. Janganlah, ya, di bawah kerajaan perpaduan ini kita nakkan pembangkang yang berkualiti seperti mana kita pernah jadi pembangkang. Kerajaan akan baik sekiranya ada pembangkang yang baik. Kerajaan akan boleh takbirkan dengan baik sekiranya ada pembangkang yang berkualiti. Dia boleh membantu kerajaan seperti mana kita pernah jadi pembangkang, ya. Banyak yang kita boleh bantu kerajaan dalam pandangan kita, kritikan kita, teguran kita, ya. Bagaimana idea Datuk Seri Ibrahim masa itu nak bantu Ismail Sabri ni, masa Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, nak menstabilkan politik, ya. Maka dia adakan MOU persefahaman daripada kita pembangkang. Ini pembangkang yang berkualiti. Kita tak fikir lagi dah tentang jawatan. Kita nak stabilkan negara waktu itu. Tak apa, buat MOU, tak apa. Ini idea. Sekarang ni apa idea Ketua Pembangkang yang ada? Setakat ini dah masuk 2 bulan lebih dah ni. Walaupun tak sampai 100 hari. Saya tak nampak lagi, ya, daripada Ketua Pembangkang satu benda yang besar, ya, tentang mengkritik dasar negara, polisi negara ke yang dia sentuh, tak ada. Tak ada apa. Melainkan fitnah yang kita tengok media sosial ni, fitnah je lah. Kan? Fitnah, lepas tu tarik, minta maaf, tarik balik, ya. Minta maaf. Itulah kerja dia. Kita bukan nak berketua pembangkang macam tu, ya. Mungkin dia dah di pembangkang ni dah tak tahu di mana dia nak tegur, ya. Dia nak cari mana tempat dia nak tegur, ya. Ada sekali bila orang report tentang akaun dia dibekukan, dia nak tindak balas, bukan dia nak jawab isu tu, tapi dia buat report pula kepada PH. Bila parti dia direport, dia disiasat oleh SPRM, dia pergi pula buat report kepada parti PH. Ya, macam itulah cara dia. Bila dia kena, dia nak kenakan orang lain. Dia tak jawab isu tu, tapi dia nak kenakan orang lain. Ibarat macam kita bawa motor, kan? Kita bawa motor, ditahan oleh polis dalam roadblock, lesen kita mati. Polis pun tahan, orang lesen mati. Polis pun nak saman kita. Maka kita pun cakap dekat polis, takkan saya je tu, yang belakang-belakang tu, kenapa tak siasat sekali yang belakang tu, yang tu, yang duk baris-baris belakang tu, kenapa sekali tak cek? Macam tu lah cara dia. Bila kita kena, kita pertikaikan orang lain, kan? Ni cara lebay, ya? Bila orang siasat dia, dia suruh siasat orang lain. Itu cara helah, ya, melepaskan diri dia. Sebab tu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut, ya, Muhyiddin kata siasatan ke atas diri beliau dan keluarga dan anak-anak dia inilah satu berniat jahat, kan? Berniat jahat. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut apa? Tak kisahlah niat jahat ke niat baik apa, yang pentingnya, ya, yang pentingnya tunggu laporan, tunggu siasatan. Ada bukti, ya, kamu kena jawablah. Ya, kalau tak ada bukti, kamu lepas. Apa masalah dia? Yang gelabah puyuh sangat ni pasal apa? Ya, gelabah puyuh ni sangat apa? Inilah masalahnya bila orang tak pernah kena susah. Datuk Seri Ibrahim ni dah biasa kena susah, ya, dah biasa dia anangi, dizalimi, disiasatnya macam dilakukan, sebab tu dia tak ada masalah. Tapi orang yang tak pernah kena, dia gelabah. Apatah lagi dia melakukan kesalahan. Gelabah puyuh, saudara. Ya, gelabah puyuh. Baru beku je baru. Nasib baiklah kerajaan ini bukan Mahathir. Kalau Mahathir ni dah buat 2-3 orang dah, pemimpin atas dah kena cukup.
Sebab Mahdi ni cepat je, ya, sebab dia dendam peribadi ni, dendam dia kuat. Dia bukan kerana prinsip, kerana dendam peribadi. Dia dapat kuasa je, siaplah kau siapa yang lawan dia. Tapi Anwar bukan macam tu. Ya, dia tidak, bukan ada niat peribadi dia. Dia dapat kuasa, SPRM dia tak tukar, Peguam Negara dia tak tukar, Ketua Hakim dia tak tukar, Ketua Polis Negara dia tak tukar. Kau buatlah kerja. Ya, kau buatlah kerja. Tapi biar buat kerja betul-betul. Jangan kau pergi lepaskan orang yang rompak harta negara, jangan dilepaskan. Orang yang buat nanya aku boleh maaf. Ni masalah Anwar ni. Ya. Orang buat, katalah apa-apa kat dia. Ya. Razman Al-Kastami tu cakap macam-macam kat dia. Ya. Anwar ni kan jadi Perdana Menteri LGBT, laki boleh kahwin semua laki dalam kempen. Cakap dia layak ramai. Kemudian selepas itu bercakap lagi, saya tak akan minta maaf, saya tak akan tarik balik. Kan? Last sekali dia minta maaf, melutut dengan Anwar. Ya? Inilah Anwar. Engkau cakap, engkau burukkan aku, engkau fitnah aku boleh maaf. Tak salah. Ya? Tapi kalau melibatkan wang rakyat, harta negara, ya, aku tak suruh pergi tangkap, tapi aku serahkan kepada pihak-pihak yang berkenaan. SPRM siasat. Ya, SPRM siasat. Tugas siasatan SPRM ataupun PDRM ataupun Lembaga Hasil Dalam Negeri, tak kisahlah. Itu badan-badan yang ada kuasa untuk menyiasat. Nama dakwa Peguam Negara, itu tugas dia. Menjatuhkan hukuman itu hakim. Perdana Menteri tak akan campur. Ini bezanya Anwar dengan Mahdi. Mahdi ni dia dendam peribadi. Ya, siapa yang lawan cakap dia, terus, ya, siapa yang ikut dia, ya, yang walak dengan dia, masuk parti dia, walaupun ada kes, settle. Dengan Mahdi, itu beza dengan Anwar Ibrahim. Sebab tu di zaman kerajaan perpaduan ini, ya, Malaysia Madani ini, Perdana Menteri kita patutnya puak-puak tu cukup lah. Ya, tak kena perambat macam mana Mahathir perambat korang dulu. Ya, kau masih lagi boleh, abah kau masih lagi bercuti kat London, ya, berbulan-bulan, tak kena buru pun. Tak ada siapa sekat dekat airport pun. Pergilah. Bagi Anwar, selagi kau tidak dipati bersalah, maka kau bebas. Tiada masalah. Ya, pergilah ke mana. Tak ada sibuk nak polis tangkap, tarik pasport, tak ada. Kau pergilah, bercutilah, umrah ke apa ke pergi. Kan? Tapi kita nak ingatkan kepada SPRM, ya, jangan ambil kesempatan di atas sikap Anwar ini. Ya, jangan kena ketuk sekali baru nak jalan. Ya, bila Anwar bagi kepada kamu tugas, laksanakan tugas. Ada kes dakwa, tak ada kes tak ada masalah. Kita tidak ada masalah. Kita pun bukan ada sifat nak kena tangkap semua pemimpin bangkang, tak ada. Ya, tapi jangan dilepaskan. Jangan hanya tumpu kepada ikan-ikan bilis semata-mata. Okey, cukup sampai sini. Orang Bunda Hazan Asar. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Besok pagi kita tengok, ya. Lebih Hadi datang parlimen. Kemudian lusa kita catat. Sepanjang penggal ni kita kira berapa kali Lebih Hadi, ya, datang parlimen. Dan kita kira berapa kali abah kau datang parlimen. Ini tugas kita lah, ya. Biar kita jadi pemantau bagi pihak mereka pula, kan. Okey, cukup sampai dulu. Terima kasih banyak kepada semua kawan-kawan. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.